Selamat dah live. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di DDNK Club. Kita bertemu lagi di salah satu sesi chillax bersama skuad DDNK, di mana kami akan mengajarlah, di mana kami akan memberi pengisian dari segi tentang ilmu-ilmu yang kami deem necessary lah untuk menjadi seorang trader atau menjadi seorang pelabur, lagi-lagi kalau menjadi pelabur saham global, insyaAllah. Okay, so sebelum saya bermula pada hari ini, minta maaf lah lambat sikit pada hari ini, ada masalah teknikal tadi. Alright, so kita pun mendalami dengan sedikit sebanyak tentang gap, iaitu apabila candlestick yang ada jurang perbezaan, candlestick sampaikan mereka tidak bersentuhan. Alright, tapi sebelum tu saya ingatkan kepada mereka yang betul-betul ingin belajar dengan Datuk Dr. Nazir Han sendiri, ada dua peluang untuk anda. Yang pertama, pada malam ni, pada pukul 9 malam, lebih kurang 9 malam, Datuk Dr. Nazir Han akan live, alright, di Facebooknya Datuk Dr. Nazir Han, untuk mengambillah soalan anda, sesi Q&A lah, sesi chit-chatnya bersama anda semua. So ambillah peluang malam ni untuk untuk join dan dilihat live Datuk. Kalau boleh buatlah FYP, tak pun share, komen sekali. So nanti kita, at least anda semua boleh share lagi ilmu dengan orang yang lain. Okay, so at the same time, pada yang macam lain, ada juga satu lagi peluang untuk anda semua. Jikalau anda berminat untuk belajar dengan Datuk Dr. Nazir Han, kalau anda tak tahu lagi, tak tahulah, kalau tak tahu sekarang ni, saya tak tahu nak cakap apa lah, dah bawah batu ke, bawah laut ke, sebab Datuk akan mengadakan seminar menang saham. Okay, di mana ini bukan saja seminar boleh kita kan sebagai kelas lah. Datuk akan mengajar selama satu hari dari pukul 8 pagi sampailah ke 5 petang. Okay, so ini dia lebih pengisian kepada mereka yang masih baru ataupun masih doubtful tentang saham ni. Anda boleh datang ke sana dan mendapatkan input daripada Datuk Dr. Nazir Han sendiri. Okay, so lokasinya seterusnya kami akan berada di Pulau Penang, di Penang. Okay, pada 23 hari bulan ni, 23 Mac. Betul, 23 Mac pada weekend ni. So bagi mereka yang masih belum mendapat tiket anda, silalah pergi ke www.menangsaham.com untuk mendapatkan tiket anda. In fact, kalau anda mendapatkan lagi 2 orang untuk daftar bersama dengan anda boleh mendapat tiket percuma. Bukan saja untuk anda, tapi juga untuk rakan-rakan anda yang daftar bersama. Okay? Alright, so itu saja untuk seminar menang saham. Kita berhabis tak lah, kurang je. Kita sama balik dengan topik gap. Alright, kita dah bermula dengan gap up pada minggu lepas. Saya menerangkan apa itu gap atau apa itu gap up. Is basically satu gap yang bullish atau gap yang dia naik ke atas. Alright, so itu gap up. Yang semalam pula Kusyir dah pun menerangkan tentang gap down, iaitu bila gerakan yang drastik di pergerakan bearish atau pergerakan ke bawah. Okay, trend menurun. So hari ini saya nak menerangkan tentang jenis-jenis gap yang ada di dalam carta, okay? Dari segi perspektif dari seorang technical analysis lah. Okay, so biasanya ada 4 jenis gap ataupun kita boleh kenali sebagai common gap, breakaway gap, okay, exhaustive gap. Ada satu, tak apa, kita hari ini nak discuss satu topik je, iaitu common gap. Alright, so common gap ni antara ranking yang 4 ni, ada 4 jenis gap ni. Common gap ialah cara anda identify gap ni tak membawa maksud. Kerana dalam satu carta, kalau anda boleh lihat, dia sangat erratic, banyak sangat noise. Sebab kita kena faham, gap ni atau gap saham ni yang belinya ialah manusia. Ialah manusia kan, ada yang kita tak boleh nak jangkakan satu grup ni akan fikir macam mana kan. So dia akan satu erratic. So gap ni amat common. Amat common, itulah keyword dia. Sangatlah common. So kita nak membezakan antara gap yang penting dalam analisa dan gap yang tak penting dalam analisa, dan kita boleh abaikan. So hari ni saya nak ajar tentang gap atau common gap di mana anda boleh abaikan. Kalau anda nampak common gap, ini gap yang anda tak boleh kira, macam anda boleh ambil sebagai satu, jangan ambil dia sebagai penting lah, anda boleh abaikan basically. So ni kira anak terbiar dalam keluarga gap. Okay, so alright, jom kita tengok ke carta. Okay, alright, so hari ni saya nak terangkan tentang common gap. Seperti yang saya cakap ni, common gap ni adalah satu gap yang sangat common, yang sangat biasa dapat dilihat dalam mana-mana stock. Okay, so significant gap, common gap ni ialah ia tiada significant. Itulah dia, significant ni ia tak ada significant. So apa yang saya kata tadi, common gap ni ialah gap yang anda boleh abaikan. Alright, okay, so kita lihat di carta macam biasa. Kalau kita nak tengok benda, kita tengok yang realnya. Okay, so hari ni saya dah buka Google punya saham, okay, kelas A nya. Hari ni jangan nak tunjukkan lah apa itu common gap. Okay, so kalau kita lihat sepanjang carta ni, kita dapat lihat macam-macam jenis gap ada.
kita ada gap down yang besar ni. Okay, so gap down yang besar ni ialah kita namakan sebagai gap down. Kita boleh nama sebagai breakaway gap juga, tapi tu kita terangkan pada hari nanti. Just nak tunjukkan perbezaan antara breakaway gap dengan common gap. Hari ni saya nak tunjuk apa itu common gap. Okay, common gap seperti yang saya dah bulatkan sini berlaku apabila ada jurang perbezaan yang agak besar, yang agak drastik, di mana satu candlestick tak bersentuhan dengan candlestick yang bersebelahannya. Okay, sampai kita lihat di sini dapat satu gap yang agak kecil di situ. Okay, so biasanya common gap ni dia akan fill up, atau bahasa teknikal dia akan fill balik. Maksud fill ialah ia akan terisi. Ialah kalau ada jurang mesti ada pengisian dia kan. Alright, so biasanya common gap ni kita tak boleh ambil sebagai analisa, kita boleh kirakan sebagai satu movement yang just agak drastik. Okay, so common gap biasanya dia tidak diiringi dengan news atau any fundamental. Maksudnya dia purely technical. Apa maksud saya ialah ia affected by sentimen orang yang tak di backed up, yang tak ada backbone, okay, yang tak ada backup dengan news yang fundamental. So contohnya biasanya gap, any kind of gap, dia correspond atau dia mestinya respond daripada sama ada earnings ataupun any major news lah. Macam kononnya few months back apabila Facebook ada masalah, bukan masalah lah, dia kena saman apabila ada leak ataupun ada pembocoran dari segi data yang sensitif lah. So apabila berlaku satu news yang besar macam tu, yang negatif, yang negatively affect dia punya image satu company tu, yang company sebesar Facebook, di mana sensitif data tu sangatlah penting. Kalau news macam breach ataupun basically ada satu kelanggaran dari segi ni lah, dia punya ada satu kes yang besar, so benda tu negatively affected the company. Apabila kita lihat di catatannya pada hari yang sama, dia punya saham mendadak mendorongnya sampai ada gap down yang agak besar. So itu bukan common gap. Faham tak? Itu common gap. Saya nak menunjukkan apa yang bukan common gap. So common gap ni biasa berlaku bila tiada news, setiba je ada kat situ. So apabila satu berlaku, kita boleh check balik, adakah ada news, adakah ada earnings, adakah ada benda yang berkaitan dengan dia, maybe a new policy yang affect new policy yang affect saham tu, adakah maybe ada peperangan, okay, maybe ada decision based on apa-apa berdasarkan maybe news ke yang affect that company. Tapi common gap tak ada, kosong. So apa yang berlaku di sini, apa yang kita dapat lihat, dapat observe, seperti yang saya kata, biasanya gap akan diiringi dengan volume yang besar. Okay, so tapi kalau kita lihat di sini, di bulatan ni, kalau kita lihat, tak adalah besar kan? Ada tapi taklah drastik. Okay, ia hanya menunjukkan satu volume yang merah yang lebih besar daripada average-nya. So ingin saya ingatkan, line yang hitam ni yang follow dekat volume ni, ia merupakan average line, iaitu dia mengambil rata volume-volume yang beberapa hari yang sebelumnya. So dia just nak make sure volumenya konsisten. Kalau dia break ataupun dia melebihi daripada line tu, ia menunjukkan volume tu above average. Okay, above average but it's not that high. Seperti yang kita lihat daripada ni, kita dapat lihat ni merah yang agak besar maksudnya volume negatif yang agak tinggi. Okay, pengeluaran yang tinggi. Kita dapat lihat sini apa yang berlaku, gap up tapi dia merah. So it's basically apabila satu gap yang signifikan, yang penting, ia akan follow dengan volume. Tetapi common gap tak ada signifikan tu. Okay, so dia ada dua benda yang kita lihat tiga benda yang common gap dia punya karakteristik dia. Satu, biasanya dia tak follow up dengan volume biasanya. Okay, yang kedua, ia tak ada follow up dengan any news, tak ada fundamental news yang back that gap tu. And thirdly, dia ada, biasanya gap ni akan diisi semula. Okay, so apa yang saya masukkan isi semula, kalau kita lihat di sini adalah pada harga alamat saya. Okay, saya check dulu. Harga di sini ialah closing price pada around 1169. So the next day dia open dengan price 1154. Okay, but after that, tak lama di beberapa hari itu dia fill up balik. Fill up balik maksudnya dia isi balik, dia sampai balik ke price harga 1169. Just a few days after that dia fill up balik. Itulah yang dimaksudkan dengan gap yang sudah di-fill, yang sudah diisi. Okay, so itu saja pengisian untuk hari ini. Jika anda mempunyai sebarang persoalan dari seperti bentuk gap ke ataupun yang berkaitan dengan gap, atau in fact tak ada kaitan langsung pun boleh, anda boleh tanyakan di bawah sana. Okay, tanyakan dan kami akan, insyaAllah kami akan pick up soalan anda dan kami akan menjawab di episode-episode yang seterusnya. So bagi mereka yang soalannya terbiar, okay, minta maaf, saya minta maaf, kadang-kadang kami terlepas pandang. So just ask again dalam episode kali ini atau episode yang seterusnya. Kami will highlight that question and then kita akan jawab dalam episode-episode yang seterusnya.
Okay, so tuan-tuan dan puan, inilah dia common gap. So akan ada lagi 3 lagi jenis gap. So itu akan di fill up atau akan diterangkan dalam episod-episod yang seterusnya. So bagi mereka yang merasakan pengisian dari Chillax ni adalah maksud ada pengisian, ada benda yang anda belajar, silalah komen di bawah yang kamu komen lah, saya belajar benda baru. Sila komen di bawah tu dan tekan like supaya kami tahu adalah pengisian yang berfaedah. Kalau tidak ada, cakaplah mana yang kami boleh improve. Alright. So kita berjumpa lagi di episod Chillax yang seterusnya. Okay. So saya ingatkan tentang seminar menang saham pada weekend ni pada hari Sabtu di Penang. Alright. So silakan tiket anda di www.menangsaham.com. So bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okay, tapi in fact, kalau anda mahu lagi pengisian daripada Datuk, kalau anda tak nampak lagi, mungkinlah sebab tak semua ada Astro kan, anda boleh melihat atau tonton, okay, program Menang Saham bersama DDNK yang akan diudarakan di Astro Awani. So, that's a way untuk anda menontonnya, sama ada anda tonton direct daripada Astro Awani atau anda boleh pergi Astro Awani online, okay, di mana anda boleh tengok secara live di websitenya, ataupun anda boleh pergi ke YouTube channel Astro Awani, kerana Astro Awani akan backup semua dia punya show dia dalam dalam dia punya YouTube lah. So bagi mereka yang dah terlepas episod-episod yang seterusnya, anda boleh pergi YouTube Astro Awani untuk melihat program Menang Saham bersama DDNK. So bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejayaan.